Bersama kembali, saudara, terima kasih kerana terus setia bersama dengan Bis Malaysia TV1 untuk anda. Saudara, anugerah kekayaan sumber asli dan keindahan alam flora dan fauna dengan pelbagai lebih daripada 1,200 spesies herba secara tidak langsung telah berjaya membuka ruang kepada Malaysia menerokai bidang penghasilan produk herba secara lebih meluas dan kompetitif, bukan sekadar untuk pasaran domestik, malah turut diperakui kebersamaan yang di peringkat antarabangsa. Menurut fakta sejarah, penggunaan produk herba sememangnya sudah sinonim dengan masyarakat Malaysia dan ini lihat turut menjadi faktor tambah kepada perkembangan perusahaan herba di negara kita. Dimas Dolim Industries yang berhad dilihat sebagai antara masyarakat Bumiputera yang berpotensi tinggi dan pengeluaran pelbagai jenis produk perasakan herba mencakupi ubatan alternatif dan kecantikan. Petang ini, Bis Malaysia menerusi rantau niaga bersama CEO mengundang khusus Encik Musa bin Cik Saleh, Ketua Pegawai Eksekutif Dimas Dolim Industries berhad untuk bincangkan tentang kedudukan terkini produk herba di negara kita. Selamat datang ke studio Encik Musa. Sihat ya? Nak bercakap tentang sesuatu yang menarik di luar sana, produk herba. Boleh ceritakan sedikit latar belakang bagaimana tertubuhnya Dimas Dolim Industries berhad sendiri? Terima kasih Doktor. Kalau kita melihat dari sudut herba ini, berdasarkan kepada pengalaman yang saya ada hampir lebih daripada 15 tahun ya. Jadi kita melihat prospek herba ini sangat besar ya, dan saya mengambil satu fundamental ini untuk saya kembangkan herba ini dengan membuka kilang sejak 15 tahun yang lalu. Jadi saya dengan kilang itu kita dapat berkembang dan alhamdulillah kita telah dapat mewujudkan satu kilang bertaraf GMP, iaitu dipanggil Good Manufacturing Practice ataupun amalan pengelolaan baik. Jadi kilang ini diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan Malaysia sebagai satu kilang yang bersih yang untuk kita pasarkan produk kita kepada masyarakat. Kenapa produk herba? Kenapa bukan produk lain ataupun bukan berasal ke sumber asli yang ada lain di negara kita? Kenapa herba agaknya? Sebab saya ini mengikut trend semasa atau bagaimana? Sebab saya melihat herba ni adalah salah satu daripada ciptaan Allah yang paling lama sejak kejadian bumi ini lagi, dan herba ini saya mengambil sebagai satu pendekatan untuk perubatan sejak daripada dahulu lagi sejak. Jadi herba ini kita gunakan untuk sama ada perubatan sakit kronik ataupun sebagainya, digunakan oleh bukan saja orang-orang kita, malah di Indonesia, malah di China sendiri sudah perubatan ginseng mereka sudah beribu tahun, seperti di India, di Ayurvedic, perubatan Ayurvedic India, dan juga perubatan tidak hebatnya perubatan kita di Malaysia ini. Bercakap tentang produk herba ni Encik Musa ya, kita lihat masih ada golongan yang mempercayai, mengamalkan, tapi ada juga segelintir yang menolak produk herba. Dikatakan satu produk alternatif yang belum tentu lagi sejauh mana keberkesanannya. Bagaimana dengan peringkat Encik Musa sendiri? Bagaimana bentuk R&D ataupun penyelidikan dibuat untuk memastikan agar produk ini benar-benar boleh digunakan pakai oleh pengguna luar sana? Kalau kita melihat apa yang telah dibuat oleh kerajaan Malaysia ini, saya rasa sangat berbangga kerana kerajaan telah mewujudkan supaya masyarakat kita yang nak membuat herba ini, mereka membina kilang. Jadi oleh kerana kita membina kilang ini, maka memastikan bahawa produk-produk yang dikeluarkan oleh kilang itu mempunyai satu mutu yang terbaik dan telah dibuat research and development. Dan kalau kita lihat pihak kementerian sendiri, apabila kita nak mengeluarkan satu produk, mesti mendapat kelulusan pengakuan pendaftaran produk daripada PBKD, Kebahagiaan Kawalan Dadah Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan saya melihat inilah satu usaha kerajaan yang sangat telus untuk masyarakat kita, untuk kita mempamerkan produk-produk herba ini kepada masyarakat yang tidak mengandungi bahan-bahan yang tidak baik sebenarnya. Lebih daripada 10 tahun Dimas Industries, Dimas Dolim Industries berhad berdiri di negara kita ini. Pelbagai cabaran daripada gawat kepada zaman kestabilan ekonomi dan sebagainya, perancangan strategi yang disusun oleh Dimas untuk memastikan agar terus kekal kompetitif dalam persaingan. Berdasarkan Dimas ini sudah lebih pada 15 tahun ya. Saya meletakkan yang pertama sekali Dimas ini sebagai satu branding, sebagai satu branding yang akan dikenali, yang satu masa akan datang kita menjadi salah satu daripada pelupur produk kita bukan saja dalam negara, malah ke peringkat antarabangsa. Jadi sebab itulah saya mengambil Dimas ini sebagai satu platform yang terbaik untuk kita pasarkan perancangan kita, bukan saja
di peringkat domestik malah ke peringkat antarabangsa itu. Kelebihan keistimewaan Dimas, produk keluaran Dimas berbanding dengan produk herba yang lain di luar sana, mungkin boleh jelaskan? Ya. Ini nak promosi, nak bagi peluang untuk promosi produk yang ada dari Dimas lain. Silakan. Jadi Untuk menceritakan kelebihan yang ada pada produk itu sendiri, mungkin boleh jelaskan? begini, kalau kita melihat dari segi herba, di mana-mana pun herba sama saja di seluruh dunia, jadi dikeluarkan oleh setiap negara, ada kelebihan dan kekurangannya. Tetapi dari segi herba yang dikeluarkan oleh Dimas ini, kita mempunyai satu bahan, kita menggunakan bahan yang terbaik. Bahan yang terbaik, jadi bila bahan yang terbaik itu akan keluarkan produk yang terbaik, dan kapsul yang kita gunakan dengan kapsul yang halal dan sebagainya untuk kita memberi manfaat kepada pengguna-pengguna. Jadi kalau kita melihat hari ini fenomena, kita tengok orang-orang yang sakit pada hari ini, mereka memerlukan satu produk herba yang terbaik, dan produk Dimas adalah pilihannya. Kerana produk Dimas ini kita membuat sekali dengan rawatannya, dan kita ada treatment center kita di Kuala Lumpur untuk bagi mereka yang mempunyai sakit-sakit yang kronik dan sebagainya. Itu keistimewaan yang ada pada Keistimewaan produk Dimas, berbeza dengan apa produk yang ada di luar sana. Ya. Yang pemilihan herba. Adakah semua ramuan yang ada dihasil daripada negara kita ataupun diimport daripada negara luar? Kita dalam perancangan sebelum ni kita ada membuat peladangan secara kontrak dengan pihak kerajaan. Jadi juga di bawah pertubuhan peladang dan sebagainya, Jadi mereka yang ada tanah, mereka boleh menanam pokok-pokok herba ini dan dijualkan kepada kita. Jadi kita tidak dalam perancangan kita selepas ini, kita akan membuka ladang kita sendiri. Jadi dengan dalam negara, produk kita, bahan kita ada dalam negara yang terbaik kualitinya, dan juga di luar negara. Secara tak langsung memberi peluang pekerjaan kepada rakyat negara kita sendiri. Ya, jadi kalau kita lihat kepada dasar wawasan negara untuk tahun 2020 ini, kerajaan nak menjadikan herba ini sebagai satu hidden value yang sangat tinggi, sebagai aset negara untuk kita perkembangkan, untuk memberi peluang pekerjaan dan juga kepada masyarakat luar bandar supaya mereka boleh mewujudkan satu peluang pekerjaan menanam pokok herba dan dijualkan kepada kita. Bercakap tentang dasar ataupun bajet 2012 yang kerajaan umumkan baru ini, 7 Oktober 2012, dan juga ETP, ekonomi, transformasi ekonomi sendiri. Apa yang Encik Musa lihat bentuk galakan ataupun sumbangan peranan kerajaan mereka untuk meningkatkan lagi keupayaan syarikat Bumi Putra khususnya dalam usahawan itu? Saya melihat dari segi apa yang kerajaan keluarkan bajet pada tahun 2012 itu, dan sebelum ini kerajaan mengeluarkan bajet yang begitu banyak dalam bidang pertanian ini, lebih kurang 94 bilion dia bagi kepada masyarakat kita untuk kita mengolahkan dari segi bidang herba ini, dan saya yakin bahawa transformasi itu datang kepada kita kerana pada tahun 2002 kalau kita melihat industri herba ini dalam lingkungan 3.8 bilion, jadi peningkatan pada 2002 itu 4 kali ganda, dan sekarang sudah mencapai 8 bilion. Dan kalau kita lihat pertumbuhan seluruh dunia boleh mencapai sampai 700 bilion. Herba ini sangat hebatlah peningkatan pasaran dia itu. Macam mana persaingan makanya produk herba dengan produk-produk yang ada di luar negara lain sana? Saya melihat bahawa pasaran di negara kita ini lebih besar sebenarnya. Kerana di negara kita seperti yang dinyatakan tadi oleh doktor tadi, bahawa kita mempunyai lebih daripada 1,200 spesies pokok tumbuhan umbatan, di mana kalau kita melihat ada 15,000 tumbuhan berbunga di dalam negara kita ini, dan ini adalah satu platform yang terbaik sebenarnya dari segi herba itu sendiri, kerana herba di Malaysia ini merupakan herba yang terbaik dalam dunia, dan kita mempunyai hutan tropika yang tertua di dunia. Setelah 15 tahun berdiri sebagai sebuah syarikat mengeluarkan produk berdasarkan herba keluaran negara kita sendiri, kebanggaan negara kita, mungkin terdapat banyak cabaran. Dan mungkin cabaran ini boleh kita kongsikan dengan penonton luar sana yang mungkin berniat untuk menceburi bidang yang sama. Mungkin ada tips untuk mereka di luar sana. Saya sangat setuju dengan pendapat doktor ini, kerana dalam bidang herba ini cabaran dia sangat hebat. Kerana dulu kita di antara yang paling lama lah, sebelum ni kerajaan dia tidak mengutarakan untuk mengeluarkan kilang yang bertaraf GMP untuk kita keluarkan herba secara kontes industri sahaja. Tetapi selepas kerajaan telah memberi satu ruang supaya kita keluarkan kilang bertaraf APB, Amalan Penghilangan Baik ini, jadi
cabaran-cabaran itu kita melihat pada dulu adalah sangat besar. Di mana kalau mereka yang nak menceburi bidang herba ini untuk membuka kilang ini, mereka menggunakan kos yang sangat besar. Bukan seperti kita melihat hari ini kos kita sekadar RM100,000, RM200,000, bukan. Lebih daripada ini itu. melibatkan penyelidikan itu sendiri. Ya. Bukan sekadar tumbuk-tumbuk dan jual seperti zaman dulu. Tidak. Amalan berbeza. Ya, dia bergantung kepada standard operation procedure. Dia ada SOP dia sendiri oleh kerajaan. Dan ada kaitan juga antara penekanan yang diberikan oleh syarikat Dimas sendiri dalam penghasilan produk. Ya, sebab kita penekanan ini kita beri kepada research, khusus medical research, yang kita tengok sesuatu yang dibuat oleh kerajaan, seperti dibuat test produk dan sebagainya, dalam stage-stage yang tertentu untuk memastikan produk itu mendapat kelulusan pendaftaran MAL. Itu yang terbaik sebenarnya. Perkembangan terkini Dimas yang mungkin boleh kita kongsikan dengan penonton di luar sana pada petang ini. Ya, perkembangan terkini ya Dimas, sekarang ni insya-Allah kita akan mewujudkan satu platform setelah hampir 15 tahun ini untuk kita buka satu cawangan center kita. Jadi center kita yang pertama kita sudah buka di Sebenyih, iaitu Tuan Haji Hamid dengan Siti Mariam. Di sana dia menjaga sana, dan kita akan buka di Shah Alam. Satu lagi kita akan buka di Kampung Pandan dan juga Setapak. Dan insya-Allah perancangan kita akan buka seluruh negara. Dan yang paling penting sekali, Doktor, kita akan membina satu one-stop center herba ini. Kerana kita melihat di negara-negara lain seperti Vietnam, seperti Kemboja, mereka ada stock center mereka sendiri untuk mendapatkan produk herba dan processing herba itu sendiri. Dan kita merancang di Pahang, insya-Allah di Gambang, kita akan bina satu tempat seluas 5 ekar untuk kita jadikan sebagai platform di mana kita ada building kita sendiri, kita ada kilang di situ juga, dan kita ada tempat kita melihat prosesan herba secara sistematik, dan di situ juga ada penanaman herba, dan kita buat khas untuk pelancong. Kalau ada antaranya mungkin di kalangan PKS di luar sana berminat untuk menceburi bidang ini ataupun mengikuti jejak langkah Encik Musa dan Dimas Industri Delima Industri sendiri, adakah sebarang bengkel ataupun bentuk peluang untuk mereka? Boleh. Saya rasa itulah saya terbaik. Mereka boleh datang pada kita dan kita boleh berkongsi pengalaman bagaimana kita nak membina satu industri herba. Dalam masa kita membina industri herba, kita juga membina industri-industri yang lain, dari segi perubatan itu sendiri, perubatan alternatif dan sebagainya, dari segi kosmetik dan sebagainya, food and beverage, banyaklah benda-benda yang kita boleh keluarkan. Itu dia antara strategi yang dirancang oleh Pak Dimas. Harapan Dimas terhadap produk herba dan juga perancangan syarikat sendiri, seringkas yang mungkin. Harapan saya, Doktor, saya nak menjadikan Dimas ini sebagai satu one stop center, di mana kita sekarang ni kita sedang membuat satu kedai, di mana kalau siapa yang nak memegang kedai ini jenama Dimas, dan di situ ada herba, di situ ada kosmetik, di situ ada pusat rawatan dan sebagainya, komplit. Sebagai satu tempat, dan kita akan keluarkan produk-produk berasaskan untuk sakit lutut dan sebagainya. Tak perlu ke tempat lain, terus ke tempat center tersebut. Sebut itu dapatkan segala perkhidmatan yang ada. Itu kita tahu. Tahniah, dan kita ucapkan terima kasih kepada Encik Musa kerana sudi hadir di petang ini. Ya, sudah berpinsirkan kepada 5 perkara: halal, selamat, bersih, kreatif dan inovatif, tanpa berkompromi dalam aspek kualiti dan pembangunan penyelidikan, jelas memperlihatkan kesungguhan syarikat Dimas Delima Industri yang berhad dalam menghasilkan produk berjenama Malaysia yang terus menjadi pilihan ramai. Tahniah dan selamat berjaya kepada Encik Musa juga Dimas Industri Delima Industri yang berhad. Kita harapkan semoga terus maju dalam menghasilkan produk herba berjenama Malaysia. Saudara, kita jumpa lagi esok di waktu yang sama. Salam hormat dari saya Ghazali. Kita jumpa. Salam satu Malaysia.